Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, salam sejahtera juga pada kawan-kawan di sana. Alhamdulillah, lama tidak mengapungkan video melibatkan politik. So pada hari ini rasanya perlu dimulailah kita punya sentuhan ataupun ulasan-ulasan mengenai politik tanah air. Saya masih di Pejuang, masih setia bersama Pejuang Negeri Sabah dan masih kekal di bawah kepimpinan Datuk Seri Utama Presiden Mukhlis Mahathir dan juga pimpinan negeri saya Tuan Haji Nicholas Sylvester. Okey. Kenapa terlintas untuk buat video bila masa saya mengambil pendekatan untuk melihat daripada bulan 1 awal tahun lepas, awal tahun ni, semenjak kerajaan Madani ni di-establish lah, lebih kepada memberi ruang atau to be fair with the government, giving them a time to prove that they're really able to govern lah, kan, boleh memerintah. Namun daripada mula sehingga kini, I think sudah sampai setahun kah, more or less lah, 1 tahun. Apa yang kita lihat lebih banyak kekhilafan, kemunafikan, kerosakan fikiran dan juga kekeliruan. Boleh saya kirakan kekeliruan yang relate pada putar belit. Namun yang lebih dekat di hati saya ketika ini, bila mana banyak perkara-perkara melibatkan agama mula sewenang-wenangnya dipermainkan. Saya suka quote benda yang pertama. Saya cuba buat video sebulan yang lepas, tapi just giving them time. So pada hari ini, hari Jumaat yang mulia, barakah, kita mulakan sentuhan politik kita dan seterusnya lah. Because apa yang saya nampak ketika ini, kita harus tampil dengan this kind of approach kerana kestabilan yang kita harapkan tidak berlaku, kan? Selain daripada usaha kerajaan kita ini mendapatkan solid numbers lah. Okay, yang pertama saya suka sentuh yang betul-betul menguji kita punya semangat, jati diri dan kesabaran, bila mana salah seorang ahli parlimen DAP yang simply quote ayat Quran. Okay. Untuk kegunaan apa? Tidak lain tidak bukan untuk kegunaan politik lah. Beliau seorang ahli parlimen. So apa khilaf yang berlaku di sana adalah khilaf yang besar, di mana sama ada beliau mentafsir, menyampaikan, membaca, dia berbalik pada menggunakan potongan pemahaman tafsiran sesuatu ayat Quran untuk kegunaan peribadi ataupun politik. Jadi ini saya define secara peribadi adalah satu penghinaan yang kita harus bangun. Kalau kita bangun disebabkan seiring dengan perangan yang berlaku di Palestin ketika ini, kita juga harus bangun menentang keghilapan yang berlaku di depan mata kita. Mana kan boleh seorang non-Muslim kan simply quote ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sendiri pun belum mampu, kebanyakan kita belum mampu mentafsir dengan sebaiknya, lebih kepada melihat dan belajar. Dan Quran ini adalah kitab suci bagi kita umat Islam. Dia simply quote just like that. Bagi saya dia satu penghinaan. Kenapa penghinaan? Sebab untuk membaca, mentafsir dan juga menggunakan applying whatsoever ajaran dalam Al-Quran ni, kita harus mempunyai iman. Kan? Bagaimana kita mempunyai iman tu adalah melalui syahadah yang pertama kalinya, iaitu mengiktiraf ataupun menganut Islam sebagai agama kita. Tapi dia tidak mengimani Islam, dan artinya dia tidak mampu untuk percaya Al-Quran itu sendiri, tapi simply quote sesetengah potong ayat untuk kegunaan peribadi. So itu insulting. Saya pelik juga kenapa tidak ada di pihak kerajaan yang menegur. Instead of Menteri Agama cuba harmonize, dia kata that MP is petik dan baca. What for? Dia bukan tafsir, tapi dia menggunakan things tu. Kan? Petik dan baca. Kenapa dia mesti petik dan baca? Petiklah baca kitab yang dia pakai.
Kan? Kenapa tidak baca? Dan kalau rasanya dia meyakini ialah bila dia menggunakan potongan ayat untuk tools dia dalam politik, penyampaian kah, mengajar kah, berkongsi kah, kan? Kenapa dia tidak menggunakan keseluruhan ajaran dalam Al-Quran itu? Contoh, tidak minum arak, tidak makan babi, berjudi dan sebagainya. Adab, manner, semua itu semua ada dalam Al-Quran. Tapi dia tidak pakai, tidak terjemahkan. Kalau kita tengok adab dia di dalam parlimen, oh sangat teruk, especially 3 hari lepas melibatkan argument yang berlaku melibatkan that particular MP dengan salah seorang MP daripada PAS. So very disrespect punya person. Jadi apa yang saya mau bangkitkan adalah umat Islam, Bumiputera dan warga Malaysia lainnya mempunyai kehormatan yang tinggi. Bersatulah untuk memerangi benda-benda yang nyata khilaf ni. Okay? Bukan niat untuk menentang, menggulingkan apa semua kan. Tapi kita kena bersatu. Dalam pemerintahan sekarang ini yang diperlukan adalah jati diri, integriti yang tinggi ya. Kan? Kita nampak kes yang dimulai dengan 4 MP daripada Sabah sendiri, disusuli dengan 2 baru-baru ni, another 2 lagi. So benda ni adalah ketiadaan integriti dalam diri seorang pemimpin. Macam mana kau boleh memimpin without your best integrity? Tidak ada accountability, tidak bertanggungjawab terhadap, because you MP, you're not Allah, you're not carrying your own name, you are carrying the whole punya ni. Sometimes they just fikir because of they relate with the peruntukan apa semualah, tapi you must have faith. Ini satulah, kita umat Islam kita ada faith kan. You must have faith with Allah kan. So itulah sebab tercetusnya video politik yang saya lama tidak ke udara untuk berkongsi dengan rakan-rakan, especially pejuang di Sabah. Dan saya tidak menghadkan kepada ahli-ahli pejuang, saya berkongsi kepada semua warga Malaysia, warga Malaysian supaya lebih mempunyai sifat tanggungjawab dan integriti yang tinggi. Hanya dengan benda-benda ni kita boleh dapat kestabilan. Yang diusahakan ketika ini, numbers apa semua ni, fundamental dia sangat rapuh. Jadi those yang mempunyai semangat, yang tahu, yang yakin, yang mempunyai sikap yang baik ni, ke depanlah dalam berpolitik. Alright. Ada satu kes juga saya mau sentuh untuk next video, melibatkan Teresa Kok punya keratan kan. Something like tidak dengan agama Islam, tidak mengiktirafkah, tidak maukah, something like. Nanti kita rujuk saya ni. So agama Islam agama rasmi persekutuan. So bila you ada anything against that ketetapan, so artinya you are against the persekutuan. Then how? Alright, kita kupas di video akan datang. Saya buat short video saja, probably about 6, 7, maximum 10 minutes, so that kita ni. So rakan-rakan lain yang ingin berkongsi ataupun mungkin memperbetulkan apa-apa yang salah, yang khilaf daripada saya, feel free, open to comment di, saya cuba uploadkan di Facebook pula. Facebook memang saya upload jugalah, TikTok dan juga di YouTube saya. Bukanlah dipanggil sebagai YouTube channel, saya gunakan dia medium sajalah kan. Okey, nanti kita bertemu lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.